Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera ya. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai ya. Dan sertai Telegram saya Regi JC Ritaudin. Saya pun dah pesan banyak kali, sertai Telegram saya, jangan lupa. Okey, banyak soalan yang masuk pelbagai isu. Ada yang minta saya ulas berkenaan dengan live saya semalam, berhubung tidak akan berlaku kejutan hari ini, dan kita pun dah lihat tidak ada sebarang kejutan hari ini. Ada beberapa perkara berkait dengan isu SD, apa kesudahannya dan sebagainya yang berkait dengan perbincangan sebelum ini yang ditanya kepada saya. Saya akan jawabnya setakat mana yang saya mampu, mungkin dalam live seterusnya malam ini atau esok. So kita tunggu dan lihat. Tetapi ada juga beberapa soalan sekarang ni. Orang tengah tanya pasal Najib. Okey. So Najib, ada satu laporan yang telah dibuat mula-mula oleh utusan Malaysia yang mendakwa Najib sudah dapat pengampunan kerana hari ini lembaga pengampunan bermesyuarat. Kemudian utusan melaporkan bahawa dakwaan itu telah ditarik balik, dan seterusnya ada kenyataan daripada seorang menteri, tunggu kenyataan rasmi daripada lembaga pengampunan. So that is the gist of apa yang sedang dibincangkan. Orang minta saya ulas, beri pandangan. Okay, so soalan-soalannya lebih kepada benarkah Najib telah diampunkan? Pertama. Kedua, jika Najib telah diampunkan, siapakah yang telah mengampunkannya? Adakah ianya Al-Sultan Abdullah yang sebenarnya hari ini adalah hari terakhir? Maknanya hari ini walaupun Al-Sultan Abdullah sudah berangkat ke Pahang, tetapi Al-Sultan Abdullah masih merupakan yang di-Pertuan Agong sehingga jam 12 tengah malam. Okey, anda perlu tahu benda tu. So soalan kedua, orang tanya adakah yang sekiranya benar, adakah ianya Al-Sultan Abdullah yang telah mengampunkan dan sebagainya. Dan so itu lebih kepada soalan-soalan perundangan, tata cara dan sebagainya. Dan dari sudut politik pula, dia berkata adakah ini ada tangan Anwar ke atau tangan Zaid ke, dan apakah implikasi, apa pendapat saya ya. Ini orang tanya. So saya akan jawab semua ni. Okey, pertamanya, tanpa masuk mendalam perkara mana, perlembagaan persekutuan dan sebagainya, memang panjang lebar saya pernah ulas dulu-dulu. Sama seperti orang tidak faham kuasa budi bicara mutlak sebenar yang di-Pertuan Agong, yang telah saya ulas menerusi beberapa live, dan akhirnya orang mula sedar yang saya bercakap benar. Bukan semuanya nampak terang lagi bersuluh dengan baca perkara-perkara dalam perlembagaan, oh ini kuasa budi bicara mutlak Agong. No. Dan saya pun telah menjelaskan perkara-perkara yang anda sebenarnya tidak pernah tahu sebelum ini, berhubung dengan bagaimana Perdana Menteri dilantik, Agong boleh mengetepikan SD, mengapa, perkara apa dan sebagainya, semua dah jelaskan. So you can see it's not straightforward. Begitu juga anda perlu kajian mendalam dalam perlembagaan untuk mengetahui bahawa dalam hal pengampunan mana-mana banduan yang di-Pertuan Agong, sama ada mengampunkan terus hukuman, mengurangkan hukuman atau menangguhkan hukuman, memiliki kuasa budi bicara mutlak. So orang buat masa ni saya tidak ingin masuk mendalam. Mungkin saya akan buat selepas ini kerana semestinya polemik ini akan muncul kembali. Tetapi orang akan baca perkara ataupun bahagian-bahagian yang berkaitan hitam putih kat situ. Oh, tak sebut pun kuasa budi bicara mutlak, dia kata kena dengar nasihat lembaga pengampunan. Itu akan mula muncul lah. So saya di sini nak beritahu yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa budi bicara mutlak dalam menentukan pengampunan mana-mana banduan.
pengampunan hukuman, nak tangguh hukuman, ataupun nak kurangkan hukuman dan sebagainya. Okey. Dan benda ni sebenarnya pun saya pernah buat show bersama Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah dan pernah juga dibincangkan. Okey. So hari ini kita difahamkan lembaga pengampunan mengadakan mesyuarat. So bila kita cerita fasa lembaga pengampunan, anda perlu faham lembaga pengampunan bukan membuat keputusan akhir kami ampunkan Najib. Lembaga pengampunan hanya akan membuat keputusan sama ada lembaga pengampunan bersetuju Najib harus diampunkan ke tidak. Dan seterusnya menasihati Yang di-Pertuan Agong berhubung keputusan lembaga pengampunan. Dan sebab lembaga pengampunan bermesyuarat dan berbincang hal pengampunan berkaitan mana-mana banduan adalah berdasarkan kepada petisyen pengampunan yang disampaikan kepada lembaga, ya. Itu saya tak nak masuk mendalam, nanti live jadi panjang. So berdasarkan petisyen itu, lembaga pengampunan akan duduk, banyak petisyen yang ada, dan bincang satu-satu. Dan di wilayah persekutuan, lembaga pengampunan terdiri daripada antara lain Peguam Negara dan Menteri Wilayah Persekutuan. Okey. So hari ini adalah hari terakhir Al-Sultan Abdullah bertakhta. Sehingga 12 malam Al-Sultan Abdullah bertakhta. Setakat ini kita tahu lembaga pengampunan telah bertemu. So dia antara tiga benda yang kita belum dapat kepastian. A, adakah isu Najib dibincangkan? B, sekiranya dibincangkan, adakah Najib lembaga pengampunan bersetuju Najib diampunkan ke tidak? Sorry, dua perkara yang kita perlu tanya. Okey. So, ada orang tanya saya, mungkinkah Najib telah diampunkan hari ini? Well, kalau anda tanya saya kemungkinan, mungkinlah. Sebab boleh jadi hari ini lembaga pengampunan berpendapat Najib harus diampunkan. Kemudian keputusan lembaga pengampunan turut telah disampaikan kepada Al-Sultan Abdullah hari ini juga. Dan boleh jadi hari ini juga Al-Sultan Abdullah telah membuat keputusan untuk mengampunkan Najib. Ini satu kemungkinan. So kalau nak bincang kemungkinan, banyak kemungkinan. Agong tidak ada time frame yang spesifik untuk memutuskan sesuatu berdasarkan nasihat lembaga pengampunan. Boleh jadi senario lembaga pengampunan menasihati Agong, kita berpendapat contohnya seorang bernama Amiruddin perlu diampunkan. Kemudian Yang di-Pertuan Agong tidak perlu membuat keputusan serta-merta. Malah Yang di-Pertuan Agong boleh mengambil masa setahun, 2 tahun, atau biar benda tu tanpa membuat sebarang keputusan untuk jangka masa yang lama. Boleh, ya. Atau Yang di-Pertuan Agong boleh buat keputusan serta-merta, ya. Tidak ada had masa. Dan yang ramai tidak tahu, Yang di-Pertuan Agong juga boleh tidak setuju dengan nasihat tu dan membuat keputusan tidak perlu ampunkan. Itu saya kena bincang dalam live lain lah. Memang ada dalam perlembagaan tu, kalau kau kaji memang kuasa tu ada. So pendek kata, kita tak tahu. Kita tak tahu selagi lembaga pengampunan membuat kenyataan. Perlu tak lembaga pengampunan membuat kenyataan? Sebenarnya tak perlu. Tak perlu. Ya. Okey. So dalam hal ini, apa yang Fahmi Fadzil kata betul. Tunggu, jika apa-apa sekalipun, tunggu kenyataan rasmi lembaga pengampunan. That is correct. Okay. Alright. So saya harap jangan bincang benda ni. Kita sebenarnya tak tahu. Terlalu banyak kemungkinan. Baik. Adakah saya secara peribadi fikir Najib telah diampunkan atau akan diampunkan? Saya tidak tahu. Okey. Kemudian soalan ditanya dari sudut politik, apakah implikasinya? Okey.
Now, implikasi pada pendapat saya dari sudut politik, jika Najib diampunkan, bukan berita baik buat kerajaan pimpinan Anwar, khususnya Anwar dan Zahid. Bukan berita baik. Buat masa ni, itu sahaja yang saya akan sebut. Buat masa ni. Of course, kamu akan tertanya mengapa tidak baik, mengapa itu kemudian. Sebab saya nak buat banyak pemerhatian dulu, dan saya nak buat penelitian lebih lanjut. Actually, saya boleh beri anda satu pendapat yang di luar kotak, yang anda tidak terfikir, yang anda mungkin akan terkejut, tetapi it makes sense. Tapi buat masa ni saya tidak hendak. Tetapi sebab saya tidak suka jadi pencetus spekulasi, so cuma saya boleh katakan, beri pendapat ini sahaja buat masa ni, bahawa jika Najib diampunkan, pendapat saya bukan berita baik buat kepimpinan Anwar dan Zahid. So, saya tidak yakin bahawa ini adalah atas kehendak Anwar atau Zahid. Itu pendapat saya. Ini bukannya atas, saya ulang, ini bukannya atas kehendak Anwar atau Zahid. Ini pendapat saya. Saya percaya there is a bigger game going on here. Ada sesuatu yang lebih besar sedang dirancang, dan ianya di luar kotak. Okay. Now, adakah, soalan terakhir, adakah saya setuju Najib diampunkan? Okey. Najib sudah masuk penjara dah setahun. Bila Najib sebelum PRU 15. Ya, okey. So sebelum, dah setahun lebih lah. It's almost going to be 1.5 years. Okay, I think so. So jika Najib diampunkan, ya, okey, Najib ni, mahkamah telah mendapati dia bersalah. Saya tidak nampak cacat cela dalam urusan mahkamah seperti yang didakwa oleh penyokong-penyokong tegar Najib. Semuanya, saya dengan Tuan Hanif telah duduk, telah bincangkan, semuanya teratur, dan keputusan muktamad dibuat dan kita harus terima. Jadi berdasarkan keputusan itu, Najib bersalah. Itu saya tidak ada apa-apa tentangan, ya, dengan apa yang telah berlaku kepada Najib. Ya, so itu takkan berubah. Juga tidak akan berubah bahawa saya ni akan sentiasa dukung prinsip perjuangan Tun Mahathir. Tetapi jika Najib diampunkan dalam suasana politik ini, dalam keadaan yang zaman politik ini, sebab semuanya ikut zaman, ya. Siapa harus jadi Perdana Menteri? Sebab saya kalau ikut saya rasa kerajaan ini harus pentadbiran ini harus berundur, dan perlu ada PM baru. Dan saya pun dah nyatakan, saya akan sokong sesiapa sahaja, asalkan bukan Anwar kem dia, atau Zahid dan kem dia, ataupun berkait dengan DAP. Saya akan sokong sesiapa sahaja. Dan kalau tanya ikut zaman ini, berdasarkan zaman siapa yang paling sesuai, saya pun dah beritahu, is Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dan saya percaya Tun juga akan setuju. I've not met Tun, I've not discussed this with Tun, tapi saya percaya Tun akan setuju. Tetapi dalam suasana politik ini, dalam keadaan ini, jika Yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasa budi bicara mutlak berdasarkan nasihat lembaga pengampunan dan memutuskan untuk mengampunkan Najib, ya, dan Najib menjadi orang bebas, saya tidak ada sebarang masalah. Kerana dua perkara. Satu, saya tidak ingin menghina Yang di-Pertuan Agong, kerana kita tidak boleh ikut perlembagaan, ikut cita rasa kita. Benda yang ikut cita rasa kita, kita semua setuju, Sultan you are great. Bila tak ikut cita rasa sini, oh ni tak boleh, ya. That's not how the constitution works. So itu sebab pertama, saya tidak akan ada apa-apa masalah. Dan sebab kedua, saya tidak ingin sebut buat masa ni.
Cuma saya dapat rasakan there is a bigger game at play. Kalau anda faham bahasa Inggeris, cara terbaik untuk saya sampaikan, sebab tidak ada kata-kata yang paling sesuai untuk diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Saya dapat rasa there is a bigger game at play here. Okay. So itulah jawapan saya. Ya. Baik. Saya ada soalan-soalan lain yang ditanya, saya akan insya-Allah jawab dalam masa terdekat. Ya. Matangkanlah perbicaraan anda di media sosial, ya. Buang emosi, cara beremosi itu semua buang, ya. Dia takkan bantu anda, ya. Percayalah, ianya takkan bantu anda. Buang emosi itu, ya. Jangan biarkan orang-orang politik ni yang tak ada kerja lain melainkan berpolitik ni menyebabkan anda beremosi, ya. Jangan, fikir secara rasional. So, sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.